إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى آله وإلى أصحابه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وارزقنا فهما. Yang dimuliakan Jawatan Kuasa Pengerusi, Jawatan Kuasa dan seluruh warga Surau Al-Hidayah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah sekalian. Dalam masa yang barakah ini, kita menantikan waktu Isyak. Sama-sama kita akan mendirikan salat fardu Isyak secara berjemaah nanti ya. Dan kita akan mengisi masa dengan membicarakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Ya, kita dah hidup lama kan? Jadi semakin lama kita boleh fikir bahawa hidup ini perlukan suatu panduan lah ya, untuk kita selamat dunia dan akhirat. Mahu ataupun tidak, usaha untuk belajar faham agama ini kena berterusan. Sejak kita kecil sampailah kita meninggal dunia nanti ya, berterusan. Kenapa kita buat macam tu? Mudah-mudahan kalau ada salah silap yang masih lagi berlaku, maka kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Sebab kita sedang dan masih dan akan terus belajar. Dan kalau ada kesilapan yang masih berlaku, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan mereka yang melakukan dosa tetapi dengan adanya keengganan untuk belajar. Itu yang kita nak elakkan, tidak mahu untuk berlaku. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini perbincangan saya ingin mulakan dengan suatu bentuk persoalan untuk kita berfikir ya. Baik, saya berikan suatu situasi yang biasa kita lalui dalam kehidupan seharian kita bila kita menghadiri solat secara berjemaah di surau ataupun di masjid. Baik, situasinya begini ya, kita hadir ke solat fardu secara berjamaah di surau di masjid, dan kita lihat di saf hadapan, saf yang pertama ni masih lagi ada ruang kosong ya, dan pada saf yang kedua itu masih lagi ada beberapa orang. Jadi pada situasi begitu, apakah tindakan kita bila kita melihat ada saf yang masih lagi kosong di saf pertama? Apa kita buat? Ya, kita penuhkan ya, betul. Ya, kita penuhkan ya. Kena penuhkan saf. Baik. Siapa yang nak pergi tu? Siapa? Sebab ada lagi beberapa orang di saf kedua tu. Ni maksud saya belum mula takbiratul ihram lagi. Kita masih lagi boleh bergerak secara bebas. Paling hampir. Okey, paling hampir lagi. Okey. Okey, contohnya dekat sini ada 1-0. Dekat situ kan ada 2 orang. Betul-betul lebih kurang lah 50-50. Siapa nak pergi dulu? Betul, seorang. Yang muat ni seorang sahaja. Okey, baik. Okay, dia macam ni. Saya nak membawa kepada satu kaedah fiqh dalam Islam yang ulama telah rumuskan panduan ini, iaitu al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairihi mahbub. Okey, maksud kaedah ini ialah
dalam ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melebihkan orang lain hukumnya makruh dalam ibadah-ibadah. Namun selain daripadanya digalakkan, disukai. Macam mana kita nak faham perkara ini? Okey, ulama merujuk kepada sepotong ayat daripada Al-Quran, ya. Yang mana ayat itu mafhumnya menyebutkan Allah Ta'ala memuji tindakan golongan Ansar, ya, mereka membantu golongan Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah bersama dengan Rasulullah SAW. Golongan Ansar ni merujuk kepada mereka yang ada di Yathrib, di Madinah. Mereka membantu Nabi dan juga para Muhajirin yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Dalam keadaan mereka sendiri pun tak cukup. Maksud kata, mereka pun masih lagi memerlukan bantuan, tetapi dia bantu juga. Melihat kepada ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah Nabi dan para sahabat daripada Makkah ke Madinah. Daripada ayat ini difahami bahawa dalam urusan-urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita melebihkan orang lain, hukumnya makruh. Kerana intipati dalam ibadah, dalam agama kita ini adalah kita nak mengagungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ perlunya ada, orang kata, semangat dan kesungguhan, pulun sungguh-sungguh berebut-rebut untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, bila kita faham malam ni, selepas ini jika kita lihat adanya saf hadapan yang masih lagi kosong, maka kita akan berebut-rebut untuk mengisi saf di hadapan. Bahkan semasa umpamanya lah kita hadir solat fardu Jumaat, ya, datang paling awal, seawal yang mungkin untuk kita mengisi saf yang paling hadapan. Kita berebut-rebut, ya, semasa azan telah dikumandangkan, ya, kita terus hadir ke saf paling hadapan untuk berada di saf paling hadapan. Dan tidak ada istilah sopan santun mengutamakan orang lain. Kalau ada saf kosong, kita silakan senyum-senyum, tak boleh. Kalau kita betul faham, kita sendiri akan berebut untuk datang ke saf hadapan. Dan pada masa yang sama, jangan pandang serong. Saya kita kata, dia ni orang masjid, tapi pentingkan diri sendiri. Tak. Dalam urusan begini, panduannya adalah kita berlumba-lumba untuk menjadi orang yang ke hadapan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, daripada perbincangan malam ini dapat difahami bahawa yang pertama, sudut pandang kita sentiasa berusaha untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudut pandang yang kedua ialah selepas ini jangan pandang seong. Kalau nampak begitu, kita tak boleh kata dia ni penting diri sendiri, tak dahulukan saya untuk saf di hadapan, tidak, ya. Dalam situasi yang lain, kita lihat jika ditakdirkan, adanya kesulitan, adanya masalah bekalan air. Bekalan air sangat terhad. Umpamanya pihak pengurusan memberikan kuota, hanya ada 10 orang sahaja yang boleh berwuduk dalam kuantiti yang telah dicatu airnya. Sama juga kita kena berebut-rebut untuk mengambil kuota berwuduk tersebut. Sebab kita nak gunakan wuduk sebagai keperluan syarat sah untuk mendirikan solat adalah perintah wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya, kita berebut-rebut dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam perkara-perkara selain itu, melebihkan orang lain, al-ithar, digalakkan, dicintai, digalakkan, ya. Ibaratnya dalam bila kita bergerak dalam pengangkutan awam, kita naik MRT, LRT, bas dan seumpamanya, waktu itu digalakkan, dicintai jika kita mengutamakan orang lain. Lebih-lebih lagi, ya, kalau kita lihat adanya golongan yang memerlukan tempat duduk, maka kita dahulukan mereka untuk mengambil tempat duduk. Itu dia. Itu satu sudut pandang. Bagi saya sendiri dulu masa kecil-kecil pernah dengar perkara ini disebutkan, ya, makruh dalam ibadah kita melebihkan orang lain. Bila dah belajar ni, dah jumpa dalilnya, bila dah nampak perbincangan ulama,
maka lebih faham ya untuk dilaksanakan ya. Baik. Insya-Allah pada malam ini diteruskan bacaan dan perbincangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan akhlak kepribadian mulia untuk sama-sama diamalkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakini adanya hari akhirat. Baik. Pada malam ini akan diteruskan pada hadis yang ke-34. Hadis ini akan membicarakan tentang usaha seseorang muslim itu dalam bercucuk tanam ya, dalam bercucuk tanam. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharasan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Baik. Hadis ini menceritakan usaha seseorang muslim itu yang bercucuk tanam ya, dan kemudian hasil tanaman itu diambil oleh makhluk lain ya. Baik. Kita bacakan erti kepada hadis ini. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada seseorang muslim yang menanam suatu tanaman ya, kecuali apa sahaja yang dimakan daripadanya itu melainkan menjadi sedekah, dan apa yang dicuri orang daripadanya juga menjadi sedekah, dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang kecuali semuanya itu menjadi sedekah. Baik. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, tidak menanam oleh seorang muslim akan suatu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung, kecuali semuanya itu menjadi sedekahnya baginya sampai hari kiamat. Baik. Daripada hadis ini, kita dapat fahami bahawa sebagai orang yang beriman, yang meyakini bahawa adanya hari kebangkitan di akhirat nanti, adanya proses dibangkitkan manusia daripada kubur, pergi ke mahsyar, adanya pengadilan, adanya hisab, adanya mizan, adanya proses kita meniti sirat, dan akhir sekali sama ada destinasi ke syurga ataupun sebaliknya. Baik. Ini adalah akidah yang kita tanam, yang kita pasak kuat-kuat. Sebagaimana dalam rukun iman kita meyakini 6 perkara tersebut, maka di sini kita nak lihat anjuran daripada Islam untuk kita melihat sudut pandang begini. Bagi mereka yang berusaha dari sudut menanam tanam tanaman, dari segi sayur-sayuran, buah-buahan dan seumpamanya, dinyatakan di sini apa yang dimakan itu akan menjadi sedekah. Boleh jadi dalam bentuk setelah dijual. Kita jual beli itu satu ibadah, muamalat jual beli membawa faedah kepada orang lain. Ya, ada juga yang kita berikan hadiah, sedekah kepada orang lain. Ya. Dan juga di sini dinyatakan bahkan kalau dicuri, secara syariahnya, secara panduan peraturan agama, mencuri ini memang dilarang. Penguasaan itu kena dilaksanakan. Bukan maksud kata kita menghalalkan perbuatan mencuri itu, tidak. Namun di sini, bagi orang yang beriman, dia dah berusaha untuk tanam dan ada hasilnya, namun ada kecurian yang berlaku. Dan dalam riwayat yang berikutnya dinyatakan, jika ada haiwan lain yang makan, ada burung yang makan, maka semuanya itu menjadi nilai sedekah kepadanya. Ya. Tuan-tuan semua ada kebun tak? Ada kebun? Kok tanam buah langsat ke, durian ke, rambutan ke, pisang ke, sayur-sayur kan? Kok-kok lah ada kan, tanah kat kampung ke kan?
tanam, maka bagi mereka yang berusaha cucuk tanam ni, dia akan fahamlah hadis ni, ya. Kita dah usaha sungguh-sungguh, namun ada kalanya ditakdirkan makan apa, buah-buahan itu, sayur-sayuran itu mungkin diambil oleh orang lain. Kemudian apa dia lagi? Dicuri, dimakan oleh haiwan lain, ya. Monyet ke apa semua tu. Maka semua itu lihat di sini, dah Nabi bagi tahu dekat sini, tidak akan rugi. Ada nilainya pahala sedekah untuk kita. Ya. Jadi dalam perspektif yang lain, kita akan sentiasa bersemangat bahawa usaha ini tidak akan sia-sia. Walaupun hasil kat dunia ni tak dapat sepenuhnya, tapi nilai itu Allah simpan ke akhirat nanti. Itu dia. Dan kalau kita ambil tahu perkembangan, terutamanya lah masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman, di kawasan-kawasan yang kita katakan orang susah lah, orang susah. Pernah dapat berita adanya tuan-tuan tanah yang tanam pokok pisang. Tanam pokok pisang, pisangnya dicuri oleh sebahagian penduduk kampung yang kita tahu mereka ni susah. Pisang tu dia ambil dari pokok dan dia pergi jual. Dia pergi jual dekat pengusaha pisang goreng. Okey. Secara panduan peraturan syariah, tindakan itu salah. Sebab dia jual beli pisang tu bukan milik dia. Dia jual, dia tolak dekat makcik-makcik yang jual pisang goreng kan. Itu dah salah dah. Sebab dia ambil bukan harta dia. Dia pergi potong kat pokok pisang tu, bawa pisang jual dekat pengusaha pisang goreng. Itu dah salah. Dah perkara haram. Dan kita risau hasil daripada pendapatan itu yang tidak halal itu, dia bagi makan dekat anak bini dia. Kesian. Nanti benda yang haram itu tumbuh dalam badan. Kita sangat simpati. Jadi benda tu tak boleh buat. Secara peraturannya tak boleh buat. Kita tidak menghalalkan perbuatan mencuri. Tetapi dengan jiwa yang besar, sebagai seorang yang ada peri kemanusiaan, kita lihat panjang, kita lihat jauh. Maka selari dengan hadis ini, maka boleh kita niatkan mudah-mudahan apa yang diambil itu saya sedekahkan kepada dia. Ini kalau manusia yang ambil lah. Namun usaha penjagaan itu kena ada lah. Bukan maksud kata kita mencuri itu kita biasa saja, kita kata tak apalah curi. Tak boleh. Itu kita menggalakkan perbuatan jenayah. Tidak. Tapi kalau terjadi sedemikian, kita berfikir balik nanti kalau benda ni haram, dia ambil secara haram, maka minum anak dia, ahli keluarga dia nanti akan terkesan benda-benda yang haram. Maka kita halalkan kepada dia. Dan dalam masa yang sama kita prihatin juga bahawa dekat luar sana banyak lagi dalam kalangan masyarakat kita yang berada dalam kesusahan. Dekat kampung-kampung sana, dekat luar-luar sana, kita prihatin. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, daripada 5 rukun Islam itu, salah satunya adalah rukun yang melibatkan harta. Perasan tak? Kan 5 kan? Syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Kita lihat yang nombor 4 ataupun salah satunya ialah zakat, melibatkan harta. Melibatkan harta. Islam telah meletakkan syarat, rukun dan seumpamanya. Mereka yang dah layak, yang dah diwajibkan zakat, maka kena keluarkan zakat. Bahkan zakat ini pun ada syarat-syarat dia juga. Bukan maksud kata diselaraskan semua sekali kena bayar zakat, tidak. Kalau zakat harta, zakat pertanian dan seumpamanya, ada ukuran dia. Kalau harta itu dah melebihi,
nilai minimum itu, hisab itu, maka baru dikenakan. Dan telah mencukupi haul ya, pemilikan setahun. Ya. Dan kita lihat balik dari sudut agihan. Daripada sudut agihan itu ada 8 kelompok. Ada 8 peruntukan, saluran peruntukan asnaf zakat. 1/8 kepada amil. Dalam bahasa mudah pada hari ini, kita boleh lihat, boleh faham bahawa 1/8 diperuntukkan kepada pengurusan. Yang lain itu fi sabilillah, secara umumnya kebajikan. Dan 6 lagi itu adalah kepada golongan yang memerlukan, muhtajin, fakir, miskin, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya harta itu tidak tertahan, supaya manfaat harta itu dialirkan. Dengan mengikuti perbincangan tentang ekonomi, kita boleh faham bahawa adanya keperluan dan kepentingan untuk harta itu digerakkan, untuk ekonomi itu digerakkan. Dan dalam hal ini kita lihat Islam telah menganjurkan, mengajarkan tentang ibadah zakat. Itu adalah sedekah yang wajib. Ada juga sedekah-sedekah yang berbentuk sukarela, tabarruat. Apa contohnya? Sedekah, sumbangan, hadiah, hibah, wakaf dan seumpamanya. Itu lihat ya, agama kita ini satu agama yang meliputi semua aspek kehidupan, agama yang lengkap. Maka aspek ini juga diberikan penekanan ya. Baik. Jadi kita lihat, kita hubung balik kepada hadis ini. Ini dalam konteks mereka yang bercucuk tanam. Ya, bercucuk tanam dan diuji tanamannya itu dicuri orang, dimakan oleh orang lain dan juga haiwan-haiwan yang lain. Kalau manusia bolehlah tangkap kan. Tangkap, kemudian dakwa kan. Mungkin sebab dia mencuri buah-buahan dan sebagainya. Kalau binatang macam mana? Takkan nak dakwa haiwan kan? Nak marah kepada haiwan? Tak boleh. Maka kembali kepada yang ini ya. Bahawa apa yang dimakan itu menjadi sedekah. Okey, baik. Ikut pada situasi lah. Situasi kan yang dibolehkan ya. Yang membawa mudarat, kena ni lah, kita kena bertindak lah ya. Ya. Ada panduan ni lah. Contohnya pasang pagar ke kan, sebagainya. Itu kena rujuklah kepada pakar-pakar yang bercucuk tanam kan. Saya pun tak berapa tahu sangat macam mana nak menguruskan hal ini kan. Okay, baik. Jadi itu satu contoh yang diberikan dari sudut cucuk tanam Tetapi pengajaran daripada hadis ini boleh kita fahami dan aplikasikan dalam banyak aspek hidup kita yang lain. Sebagai contoh ya, kepada yang saya belajar daripada almarhum tuan guru kita ni yang mengarang kitab hadis ni, ustaz beritahu bahawa pernah jadi kitab-kitab hadis dia ni dicetak rompak. Depa cetak balik tanpa ada perjanjian, tanpa ada bayaran, tanpa ada kebenaran. Mereka cetak balik dan jual. Kira untung lah, betul tak? Mereka yang cetak rompak ni kan. Dia tak perlu bayar royalty dan sebagainya kepada penulis asal. Namun almarhum bagi tahu, dia kata dia dah halalkan dunia akhirat kepada mana-mana pengusaha yang penjual yang telah cetak rompak dia punya kitab-kitab dia. Itu nampak almarhum tuan guru ni dia faham benda ni. Kalau disebut undang-undangnya memang boleh ada peruntukan kita boleh gunakan saluran undang-undang undang-undang sivil dan seumpamanya hak cipta dan sebagainya boleh dituntut. Boleh buat tuntutan kerugian dan seumpamanya. Namun almarhum tuan guru lihat jauh lagi daripada itu. Okey, jadi itu salah satu contoh Jadi kita boleh faham, ya betul usaha kita ni ikutlah peraturan dan sebagainya. Namun kalau ditakdirkan berlaku benda-benda sedemikian, kalau ada ruang yang munasabah untuk kita maafkan, kita maafkan.
Tetapi kalau dah keterlaluan, kalau bawa kepada mudarat yang lebih lagi, maka kena bertindaklah mengikut lunas-lunas peraturan dan undang-undang yang ada. Baik. Itu dia hadis tentang cucuk tanam ya. Cucuk tanam. Kita masuk kepada hadis yang ke-35. Hadis ini berkenaan dengan berlaku adil apabila seseorang itu menjadi pemimpin. Mudah-mudahan perbincangan ini juga membawa faedah kepada kita semua. Dan sekarang ni pun musim dia, musim untuk 6 negeri kan, memilih. Kalau wilayah tak ada adun kan, negeri-negeri dah, 6 negeri. Maka mudah-mudahan panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi SAW berkenaan dengan soal-soal kepimpinan ini menjadi faedah kepada semua ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hina yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Rawahu at-Tirmidzi. Arti hadis ini, sabda Nabi SAW, 3 orang yang doa mereka tidak ditolak. Pertama, orang puasa ketika berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Nampak tak? Di sini diikat dia, pemimpin yang adil. Dia tak sebut secara umum pemimpin sahaja, tetapi dikhususkan, diceritakan pemimpin itu bagaimana? Pemimpin yang adil. Dan ketiga, doa orang yang kena zalim. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya ke atas awan dan membuka baginya pintu langit dan berfirman, demi kebesaranku pasti ia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Ini suatu perkhabaran yang datang daripada Nabi kita, Nabi SAW, yang menyatakan ini adalah 3 golongan yang akan dikabulkan, diterima permintaan mereka. Yang pertama ialah seseorang yang berpuasa ketika berbuka. Kita maklum ya, semasa bulan Ramadan, semasa iftar, waktu-waktu nak berbuka itu sama-sama sibukkan diri dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu keemasan yang wajar digunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bulan Ramadan, ma'ruflah ya. Semua wajib puasa melainkan mereka yang ada pengecualian dia. Dan pada hari-hari yang lain, kalau tahu ada kawan-kawan yang berpuasa, maka sampaikan kepada mereka, minta mereka doakan. Sama juga kalau kita berpuasa, gunakan waktu nak berbuka itu untuk doakan kebaikan orang lain, kerana Allah Ta'ala akan terima doa itu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, apabila seseorang Muslim itu mendoakan Muslim yang lain tanpa pengetahuan Muslim itu, maka malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan baginya perkara yang sama. Seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hari Isnin dia puasa dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi berpuasa pada hari Isnin, puasa sunat. Dan pada waktu nak berbuka itu dia berdoa. Dekat sini dia boleh niatkan, dia boleh mengamalkan 2 hadis ini. Yang pertama ialah Nabi menyebutkan orang yang berpuasa waktu dia buka itu, jika dia berdoa, Allah Ta'ala akan kabulkan. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, yang lain menyebutkan apabila dia mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut,
doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun akan dapat benda yang sama. Jadi untung itu cara-cara yang boleh kita lakukan untuk menambah nilai ibadah kita, dapat kelebihan yang banyak. Baik. Yang kedua ini ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Lihat di sini dia punya sifat dia ataupun naat dia itu adil. Adil ini antara ta'rifannya ialah meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Adil. Adil pada peraturan syarak dan seumpamanya, maka insya-Allah mereka ini doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemimpin ini pun tidak semestinya kita lihat pemimpin pada peringkat pengurusan pentadbiran negara ataupun negeri sahaja. Bahkan pemimpin ini ada dalam banyak peringkat. Mudah-mudahan siapa sahaja yang diberikan tugasan untuk memimpin, insya-Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mereka berlaku adil, maka doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara positifnya ganjaran tawaran yang disediakan kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Dan kena ingat juga, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, ancaman pun besar. Ancaman pun besar. Tadi solat Jumaat di Masjid Universiti UKM, khatib dengan tegasnya memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan penyelewengan dalam urusan kewangan, lebih-lebih lagi dalam institusi agama. Dibawakan hadis, ada satu peristiwa itu para sahabat menyebutkan si fulan ini syahid mati. Si fulan itu syahid mati dalam peperangan, Dan sampai kepada seseorang itu, mereka berkata si fulan itu syahid. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tidak. Nabi bagi tahu, Nabi nampak dia berada di neraka kerana dia telah mengambil suatu pakaian daripada perang itu, rampasan perang itu, daripada perang itu sebelum diagihkan. Dia ambil dahulu sebelum diagihkan. Kita lihat di situ. Itu dalam kalangan tentera yang bukan pemimpin tentera. Dia buat keputusan untuk ambil dahulu sebelum adanya pengagihan yang betul. Maka lihat, Nabi telah menyatakan dia bukannya syahid, dia bukannya menjadi ahli syurga. Lebih-lebih lagi lah mereka yang ada kepentingan pada peringkat atasan, yang memimpin. Lebih-lebih lagi lah. Sebab itu bila tengok balik sejarah-sejarah silam, ulama-ulama kita yang sangat teliti, sangat berhati-hati, ada di antara mereka yang menolak untuk dilantik menjadi pembesar-pembesar, qadi-qadi, mufti-mufti, sebab dia nampak benda-benda sebegini. Kita kena ingat bahawa bila melibatkan kepentingan orang lain ini, kita memang kena risau lah. Kena risau sungguh-sungguh. Takut-takut adanya kecuaian menyebabkan, Masya Allah, kita tersangkut semasa perjalanan kita ke akhirat nanti. Saya pernah terlihat suatu perkongsian daripada salah seorang pendakwah. Dia bagi tunjuk satu gambar mungkin ni sebagai pengajaran umum sahaja. Dia tunjuk gambar manusia yang beratur panjang. Mungkin situasi itu situasi manusia sedang beratur nak dapatkan tiket kot rasanya. Dia beratur di luar negara lah. Tapi caption gambar itu dia bagi tahu, cuba bayangkan, beginilah barisan yang sangat panjang di akhirat nanti, mereka yang sedang beratur nak jumpa kita dan nak tuntut keadilan. Kalau banyak macam tu, Masya Allah. Cuba bayangkan seorang pemimpin yang berkuasa kepada ratusan jutaan manusia.
Kalau dia cuai, kalau dia berlaku zalim, kalau dia menipu, bagaimana? Mungkin ini situasi yang kita cipta, sintetik. Sebuah pemimpin, seorang pemimpin, dia begitu kreatif. Dia mengarahkan. Mungkin pakar-pakar IT, pakar-pakar kewangan, dia ambil 1 sen sahaja daripada setiap rakyat negara dia, dan dia salurkan untuk masuk ke akaun yang berasingan. Jadi dah berapa juta dah dia dapat. Dan walaupun 1 juta, walaupun 1 sen, perkara itu jika diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berlaku juga keadilan. Maka kita lihat ya, ini begitu memberikan keinsafan pada kita semua. Lebih-lebih lagi ya, kalau nak tawarkan diri sebagai seorang pemimpin, ingat benda ni. Usahakan betul-betul nak lakukan semampu yang mungkin. Jangan nak gunakan peluang ini adanya kepentingan peribadi. Okey, baik. Benda ni panjang lagi lah kalau nak bincangkan. Kuncinya di sini ialah keadilan, wal imamul adil. Kedudukannya mulia kalau dia betul-betul berusaha melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah doa mereka yang dizalimi. Mereka yang difitnah, mereka yang diabaikan haknya, ditindas. Doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pandang rendah perkara ini. Ya, jangan pandang rendah perkara ini. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-36, membicarakan tentang sifat jujur dalam urus niaga. An Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peniaga, at-tajir, peniaga, as-saduq al-amin. Kita lihat di sini ya. Tadi hadis yang sebelum ini menceritakan al-imam al-adil. Itu dia punya sifat dia, imam adil. Ya. Dalam hadis ini at-tajir as-saduq al-amin. Sifat peniaga ini dia diikat dengan 2 ciri ini, iaitu as-saduq dan al-amin, yang jujur dan amanah. Mereka ini akan berada dibangkitkan nanti bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Masya Allah, kedudukan yang begitu tinggi. Lihat di sini. Ini suatu bentuk kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Boleh jadi kita tak ada kesempatan yang begitu banyak untuk menkhususkan diri dengan ibadah i'tikaf sepanjang hari. Kemungkinan realiti hidup, kita perlu berusaha mendapatkan pendapatan, banyak bekerja, nak penuhkan keperluan. Tak begitu banyak masa, tak begitu mewah masa untuk membanyakkan bacaan Al-Quran. Namun di sini lihat peluangnya, at-tajir, peniaga. Dan peniaga ini boleh kita fahami dalam konteks yang lebih luas. Sebagai, kalau yang jelas itu peniaga lah yang meniaga barang-barang kan. Dan yang lain itu contohnya penyedia perkhidmatan ya. Dia juga seseorang yang berniaga juga. Lihat di sini, jika jujur dan amanah, maka insya-Allah nanti akan dibangkitkan dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Maka bila nampak benda ini, rebut peluang ini. Bila berniaga ni, bila bekerja ni, niatkan, ya Allah, aku niatkan mudah-mudahan aku tergolong dalam golongan yang dinyatakan dalam hadis ini.
adanya sifat jujur dan amanah. Dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, bagaimana umat-umat sebelum ini ada antara mereka yang mendapat balasan daripada Allah SWT kerana kurangnya ukuran dan sukatan dalam urus niaga. Ya. Itu semua pengajaran-pengajaran yang kita kena ambil dan kena elakkan. Ya. Jadi mudah-mudahan apa sahaja yang kita buat, kita kerja, adanya nilai jujur dan amanah ini, kedudukannya sangat tinggi di akhirat nanti. Dan ini juga kena faham, ya. Tak boleh kita faham ini semata-mata ini sahaja. Dia kata, okey, saya jujur dan saya amanah, tapi zakat tak bayar, tak boleh. Solat fardu tak semayang. Dia kata, buat puas semayang. Dah Nabi kata semayang, peniaga yang jujur dan amanah ni cukup lah. Tak. Dia kena faham. Dia kena dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama kita juga. Solat kena jaga. Tak boleh tak solat langsung. Sibuk sangat berniaga, jujur dengan amanah, sampai tak semayang. Salah tu. Sibuk berniaga, jujur dan amanah, tapi tak puasa fardu. Salah tu. Jadi, kena faham secara menyeluruh, connected. Tak boleh faham hadis ini sepotong-sepotong sahaja. Kena ada kaitan dan dihubungkan. Ya. Maka apa yang boleh sama-sama kita ambil pengajaran bahawa bila memahami agama ini dengan cara yang lebih menyeluruh, dengan kefahaman yang benar yang kita ambil daripada para ulama' us-salihin, ulama' ukhrawi, ulama' rabbani, kita akan faham bahawa hidup kita ini ialah satu peluang ibadah yang sangat luas. Sama-samalah kita usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan, ya, adanya persiapan yang berterusan untuk menuju ke akhirat. Perasan tak, kan? Makin lama, makin ramai orang-orang yang dikenali yang telah meninggal dunia. Baru-baru ni, menteri kita, kan, yang meninggal dunia, kan, sekejap sangat dapat berita, dikejarkan ke hospital, dapatkan rawatan, tak lama selepas tu meninggal. Kan, meninggal dan dibawa pulang jenazahnya ke kampungnya lah, ya. Sekejap sangat. Mudah-mudahan, ya, kita mengambil pengajaran faedah daripada kesungguhan beliau melaksanakan tugas membawa faedah kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang selayaknya, setingginya. Namun pengajaran di sini ialah kematian itu pasti. Tak ada siapa pun yang boleh tolak. Dan kita pun tak tahu. Mungkin malam ni kita seronok-seronok sembang dengan anak bini semua, tiba-tiba esok dah jadi ahli kubur. Mana tahu. Jadi ini suatu bentuk persediaan yang kita kena mula sekarang. Dan bila kita dah masuk ke alam seterusnya, tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik dah. Sebab itu, duk mengaji hadis semua ni, dah ada panduan daripada Nabi SAW, diceritakan bagaimana situasi bila dah berangkat ke alam sana nanti. Dan satu lagi, ya, yang saya rasa tak rugi kita ulang banyak kali, ya. Nabi dah beritahu bahawa bila seseorang itu meninggal dunia, peluang bagi dia untuk melakukan kebaikan itu dah terhenti. Dah terhenti. Masa nak dikebumikan itu, kita minta hajat, wasiat kepada waris, tolong letakkan satu mushaf Al-Quran dekat saya, dalam keranda saya, dengan kain kafan saya, sebab nanti nak baca Quran dalam kubur nanti. Tolong letakkan sejadah. Kubur saya itu tolong buat.
tolong bagi telefon dekat saya yang dah ada prepaid yang mencukupi. Nanti saya nak teruskan transfer duit lepas mati nanti. Tak boleh dah. Bila dah meninggal seseorang itu, terputus peluang kebajikan bagi dia. Sumber pahala itu dah terhenti, melainkan daripada 3 sumber saluran ini. Yang benda ni ulang banyak kali pun tak akan rugi. Yang pertama ialah doa waladun salih, yang mendoakan kepadanya. Bila dibincang perkara ini, waladun salih itu merujuk kepada jika mereka yang ada zuriat, itulah jelas anak-anak, cucu dan seumpamanya mendoakan. Bagi mereka yang tidak ada zuriat, difahami bahawa doa-doa daripada orang-orang soleh yang lain akan memberikan faedah kepada si mati. Sebab tu hari ini, masa kita masih hidup ini, kita kena offer bagi doa kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia nanti, kita akan dapat doa yang sama daripada orang yang masih hidup. Yang kedua ialah daripada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ya. Sebab itu rebut peluang ajar ilmu kepada manusia yang lain. Dan ilmu ini luas. Ajarkan apa-apa ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga ialah sedekah jariyah. Lihat di sini disebutkan sedekah jariyah. Jariyah bermaksud berjalan, berterusan. Faedah daripada sedekah itu berterusan. Baik. Kalau diteliti dengan lebih lanjut, sedekah jariyah ini kita boleh faham adalah melalui pelaksanaan wakaf. Itu kalau nak faham dengan lebih khusus, sedekah jariyah. Sebab wakaf ini waqaf daripada istilah dia yang betul. Arabnya sebutan Arab waqaf. Kerana wakaf itu pemilikan seseorang itu terhenti dan akan mendapat faedah oleh orang lain. Jadi dia akan berterusan. Bahkan wakaf ini diletakkan di bawah urusan kuasa Majlis Agama Islam. Johor ada, Selangor ada dan seterusnya. Maka saya bagi tahu dekat diri saya sendiri dan tuan-tuan semua, kita boleh mulalah daripada sekarang ini. Mulakan sikit-sikit. Kalau mampu sebulan tu nak wakaf RM10, wakafkan, mulakan dulu. Jangan duk tunggu kata tak apalah, saya ambil masa 5 tahun dahulu, nanti dah ada RM1,000 pun saya wakaf. Tak. Mulakan sekarang, sikit-sikit pun tak apa. Ya? Mudah-mudahan itu adalah aset-aset pelaburan kita yang nanti wallahu alam tak tahu bila ajal nanti pahala itu akan berterusan masuk kepada kita. Wakaf bina masjid, bila dah selesai nanti masyarakat di situ berterusan guna masjid itu sampai 100 tahun. Boleh jadi kita meninggal tahun 2025. Daripada tahun 2025 sampai 2125. Pahala itu berterusan sampai dekat kita. Itu adalah usaha yang sama-sama kita akan usahakan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah daripada apa yang dibincangkan. Mudah-mudahan Allah SWT memimpin kita dan sama-samalah doa agar Allah Ta'ala tetapkan iman dan hati kita dan akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita mendapat syafaat Nabi, selamat dalam segala urusan, diizinkan untuk masuk ke dalam syurga tanpa adanya hisab, diizinkan di akhirat nanti kita berpeluang untuk melihat Nabi kita, Nabi SAW. Ada peluang untuk kita berada hampir dengan Nabi SAW. Sekat itu sahaja. Kita akhiri dengan doa dan insya-Allah selepas nanti boleh azan dan kita boleh menjawab azan dan doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.